Hai murid-murid, selamat kita berjumpa kembali. Sekiranya ini adalah video pertama anda yang anda gunakan sebagai bahan ulangan kaji mata pelajaran matematik tambahan, anda boleh mendapatkan lebih banyak video yang memberikan penjelasan, penerangan dan tip-tip penyelesaian soalan matematik tambahan dengan subscribe channel Cikgu di YouTube. Baik, kita akan teruskan satu lagi tajuk yang kita akan bincang di bawah tajuk differentiation, iaitu dy dx. Okey, perhatikan di sini tajuk yang Cikgu pilih untuk dibincang bersama murid hari ini ialah, ataupun dalam video ini ialah berkenaan dengan fungsi kecerunan ataupun gradient functions. Okey, fungsi kecerunan dan gradient function ini sudah pun kita bincang ataupun Cikgu sudah pun bincang bersama murid di video sebelum ini. Maksudnya, setelah kita belajar bagaimana nak mendapatkan dy dx sekiranya y diberikan dalam bentuk axn. Okey, so kita sudah pun mempunyai cukup pengetahuan bagaimana nak dapatkan dy dx sekiranya y diberikan. Selepas kita memahirkan diri mendapatkan dy dx daripada y yang diberikan, murid-murid diperkenalkan bagaimana murid-murid akan menggunakan dy dx. Ya, salah satu kegunaan dy dx ialah menentukan kecerunan ataupun gradient pada satu-satu titik bagi satu lengkung. Bagaimana? Ya, dengan mencari dy dx daripada fungsi graf yang diberikan, maka kita boleh memperolehi kecerunan ataupun gradient pada titik berkenaan bagi lengkung ataupun curve yang diberikan. Ini semua kita sudah pun bincang. Lanjutan daripada gradient function ini ataupun fungsi kecerunan ini ialah bagaimana fungsi gradient ataupun fungsi kecerunan yang kita perolehi daripada dy dx akan digunakan untuk menentukan titik pusingan ataupun turning point. Okey, inilah yang kita akan bincangkan dalam perkara ini. Okey, seperti mana yang sedia maklum sebelum ini, sekiranya murid-murid masih ingat berkenaan dengan tajuk fungsi kuadratik, murid-murid diperkenalkan graf kuadratik. Okey, kita cuba ingatkan kembali berkenaan graf-graf kuadratik yang murid-murid belajar semasa mempelajari tajuk quadratic function, okey, ataupun fungsi kuadratik. Ya, murid-murid diperkenalkan iaitu sekiranya, okey, fungsi bagi satu graf kuadratik adalah iaitu y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c, maka ya akan diperolehi dua jenis graf kuadratik. Satunya bentuknya begini dan satu lagi adalah bentuknya begini. Okey, biasanya semasa belajar cikgu-cikgu masa itu mengatakan ini adalah senyum, yang ini adalah muram ataupun mazhab. Okey, itu adalah tip-tip digunakan untuk membantu murid-murid memahami berkenaan dengan graf kuadratik. Okey, sebenarnya sekiranya A daripada fungsi kuadratik, sekiranya A adalah positif, tak kira nombor bulat, nombor pecahan ataupun
ianya adalah nombor perpuluhan, janji ianya adalah positif. Sekiranya A adalah positif, maka graf yang dihasilkan adalah bentuk senyum. Okey? Sekiranya A adalah negatif, maka inilah bentuk graf yang dihasilkan, iaitu muram ataupun masak. Okey, perhatikan dua jenis graf kuadratik yang dihasilkan yang kita akan bincang sebagai lengkung. Okey, perhatikan di sini. Sekiranya menentukan gradient pada titik ini, katakan cikgu ambil lengkung ini dan menentukan gradient pada titik ini maupun di titik sini. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah daripada y ini, murid-murid perlu memperolehi dy dx. Perlu memperolehi dy daripada fungsi yang diberikan ini, iaitu apa yang diberikan dalam persebutan, tak kira janji dia berada dalam bentuk axn. Sekiranya tidak dalam bentuk axn, bagaimana nak tukarkan kepada bentuk axn, ya? Itu semua adalah sudah pun murid-murid pelajari. Okey, sekiranya fungsi kuadratik ini diberikan dan anda tahu bagaimana nak tukarkan dy dx. Sekiranya nak menentukan berapakah gradient, okey, nak tentukan berapakah gradient pada titik ini, maka koordinat x dan y perlu diberikan. Okey, apabila pada titik ini nilai x ini kita gantikan kepada ataupun ke dalam fungsi kuadratik, maka kita akan memperolehi gradient. Sama pada titik ini, sama juga sekiranya nak tentukan gradient pada titik ini ataupun titik ini. Okey, so perhatikan di sini. So untuk menentukan kecerunan ataupun nak menentukan gradient pada satu-satu titik yang berada di atas satu lengkung ataupun di atas satu curve, dengan menggunakan gradient functions kita boleh menentukan nilainya. Tapi lanjutan daripada itu, ya, kita juga belajar berkenaan dengan titik pusingan, iaitu turning point, iaitu masa kuadratik ataupun fungsi kuadratik itu diajar murid-murid juga diperkenalkan turning point ataupun titik pusingan ini, iaitu, ya, perhatikan di sini untuk kuadratik, graf kuadratik ini, ya, di sini adalah titik pusingannya. Okey, this is a turning point. Okey, di sini pun ada satu lagi. Okey, turning point. So kita ada turning point di sini ataupun titik pusingan. Okey, bagaimana kita akan menentukan titik pusingan semasa tajuk kuadratik ataupun fungsi kuadratik? Ya, masih ingat kan murid-murid? Okey, di sini ada satu lagi cara, sebab kita dah belajar differentiation ataupun dy dx, kita juga boleh menggunakan dy dx ini untuk menentukan titik pusingan ini. Bagaimana? Ya, dengan menggunakan gradient function ini. So, gradient function ini boleh bantu murid-murid untuk mempelajari satu lagi cara penyelesaian untuk menentukan titik pusingan. Ya, menentukan titik pusingan ataupun turning point. Okey, nak menentukan itu bagaimana? Kita bincang lagi. Okey, katakan cikgu ambil titik di sini. Okey, cikgu ambil titik di sini. Okey, sekarang katakan cikgu lukiskan satu tangent pada titik ini, iaitu satu garis lurus, okey, pada titik ini. Katakan cikgu ambil, okey, ini garis lurusnya, okey, ini titiknya. Okey, so perhatikan di sini. So ini adalah garis y equals to mx plus c. Ini adalah garis lurus y equals to mx plus c. Okey, so gradient ataupun m, okey, untuk tangent ini adalah negatif. So apabila
Anda gunakan dy dx dan gantikan nilai x ke dalam fungsi gradient ini, maka Anda akan memiliki satu nilai negatif, yaitu gradient. Oke, katakan sekarang cikgu lukis satu lagi garis lurus yang kita panggil tangent pada titik ini. Oke, perhatikan sekarang garisnya. Oke, perhatikan garisnya. Oke, garis, dan ini adalah titiknya. Oke, N. Seperti biasa, y equals to mx plus c. So, N di sini adalah positif. So, sekiranya koordinat x, ya, koordinat x dan titik ini apabila digantikan dalam kuadratik, fungsi kuadratik ini, maka dapat nilai positif. Oke, sekarang perhatikan sekarang. Oke, begini negatif, yang ini positif. So, sekiranya cikgu ambil titik di sini, ya, gradientnya adalah positif. Sekiranya cikgu ambil gradient di sini, yaitu pada lengkung, ya, positif juga. Begitu juga perhatikan kalau cikgu ambil koordinat di ataupun gradient pada titik ini negatif. Begitu juga di sini negatif. Oke, apa pula gradient pada titik ini? So kita tahu ini adalah lengkung. Sekiranya kita ambil titik, ya, di sebelah kanan, cikgu ambil sini sebagai sebelah kanan dan sebelah kiri ke. Oke, sekiranya cikgu ambil titik di sebelah kanan lengkung ini, ya, sini positif, gradientnya adalah positif, kecerunannya adalah positif, ini pun positif. Oke, kalau cikgu ambil sebelah kiri curve itu ataupun lengkung, oke, ambil titik ini, kecerunannya adalah negatif, di sini pun negatif, di sini gradient pun negatif. So, ini semua adalah maksudnya dari sampai sini ke sini, ya, daripada lengkung dari sini ke sini semuanya adalah negatif. Oke, dari sini sampai sini semuanya adalah positif. Oke, bagaimana pula sekiranya kita lukis satu garis lurus yang kita panggil titik turning point ini ataupun titik pusingnya. Oke, berapakah gradient pada titik di sini? Yaitu graf juga. Oke, titik ini kita panggil turning point ataupun titik pusingnya. Oke, kita lukiskan satu tangent pada titik ini sekarang. Oke, so sekarang yang ini adalah garis lurus, ya, garis lurus. So sekarang perhatikannya, ini garis lurus, so y equals to mx plus c. Mx plus c. Boleh? Faham tak? Oke, sekarang katakan cikgu ambil. Oke, ini adalah faksi y dan ini adalah faksi x. Oke, cikgu lukiskan satu graf begini dan cikgu draw ataupun lukis satu tangent begini, yaitu yang ini dengan yang ini, yaitu tangent yang cikgu lukis pada lengkung pada titik pusingannya dan faksi x adalah selari. Apabila kedua-dua ini selari, maka y yang ini adalah y equals to mx plus c. Perhatikan, ya, di sini n adalah kosong sifat, yaitu maksudnya tangent ini mempunyai kecerunannya adalah sifat kosong. So gradient of tangent, ya, gradient of tangent di sini ataupun di sini adalah sifat kosong. So sekarang fahamlah murid-murid. Oke. Sekiranya sekarang nak menentukan, ya, titik pusingan ini, ya, jika kita gunakan dy dx sebagai bahan untuk mencari kecerunan untuk lengkung ini pada titik pusingan, seperti mana yang cikgu jelaskan tadi. Cikgu jelaskan tadi dengan menggunakan y equals to mx plus c, yaitu garis lurus. Apabila tangent itu adalah selari dengan faksi x, maka y equals to mx. Dalam y equals to mx plus c, yaitu persamaan sebenar satu garis lurus. Okey, kecerunan untuk tangent ini adalah sifat kosong. Faham kan? Okey, maka dy dx pada titik pusingan, yaitu dy dx pada turning point adalah kosong. Okey, sekarang jelas tak? Sekarang faham kan?
bagaimana kita boleh menggunakan gradient functions ini ataupun fungsi kecerunan ini untuk menentukan titik pusingan. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan itu dapat memberikan penerangan, harap murid-murid akan memahami bagaimana kita ataupun murid boleh menggunakan dy dx dalam menentukan turning point ataupun titik pusingan. Okey, kita teruskan ya. Okey, cikgu padam ini semua. Okey, dari apa yang cikgu terangkan tadi ialah penerangan. Okey, sekarang kita ambil yang perlu saja. Tadi ialah penjelasan ya, penjelasan. Okey, mengapa ataupun bagaimana kita boleh menggunakan differentiation ini dalam menentukan turning point. Okey, itu adalah penjelasan. So, cikgu harap penjelasan itu memberikan sedikit penerangan mengapa dy dx itu boleh digunakan. Tapi sekarang kita ringkaskan apa yang kita bincang panjang lebar tadi untuk kegunaan penyelesaian soalan. Okey, tadi ialah penerangan. Itu adalah penerangan yang perlu difahami bagaimana dy dx itu boleh digunakan sebagai satu lagi cara penyelesaian untuk menentukan turning point. So, sekarang murid-murid sudah pun mempunyai dua cara untuk menentukan turning point ataupun titik pusingan bagi satu lengkung. Satu, semasa belajar fungsi kuadratik. Sekarang satu lagi cara iaitu dengan menggunakan dy dx. So, sekarang murid-murid mempunyai pengetahuan yang lebih berkenaan dengan turning point. Okey, so apa yang kita nak ringkaskan sekarang ialah apa yang diperlukan murid-murid untuk diguna pakai dalam penyelesaian soalan. Apa yang anda perlu, yang bahagian yang perlu saja. So, kita ringkaskan. Okey, kita ringkaskan ini untuk tujuan penyelesaian soalan saja. Bukan pengetahuan, ini bukan tadi pengetahuan. Ini ialah yang diperlukan daripada kita bincang panjang lebar itu, apa yang diperlukan dalam penyelesaian soalan. Okey, dalam menyelesaikan soalan turning point yang melibatkan turning point, ya, ataupun soalan-soalan differentiation yang melibatkan titik pusingan. So, murid-murid sentiasa perlu ingat pada titik pusingan yang kita panggil ini sebagai minimum ataupun titik pusingan. Okey, titik pusingan ini, okey, yang ini adalah maksimum. Okey, kita tahu secara keseluruhannya dy dx adalah bersamaan dengan sifat. Ini sahaja yang perlu diambil daripada apa yang kita bincang panjang lebar tadi. Yang cikgu bincang tadi ialah penjelasan bagaimana dy dx boleh digunakan sebagai satu lagi alternatif untuk menentukan titik pusingan. Satu lagi alternatif. Kita dah ada satu pun sebelum ini, iaitu fungsi kuadratik. Ini satu lagi alternatif. Itu ialah penerangan penjelasan yang semestinya murid-murid belajar. Tapi nak guna pakai itu bukan. Itu pengetahuan. Okey, pengetahuan. Daripada awal cikgu kata, sekiranya murid-murid nak berjaya dalam matematik tambahan itu, bukan belajar setakat nak selesaikan soalan dalam SPM ataupun apa-apa peperiksaan. Penting ialah pengetahuan berkenaan dengan apa yang dijelaskan dalam topik berkenaan. Itu adalah matlamat. Itu adalah matlamat pembelajaran. Bukan belajar untuk jawab soalan dalam peperiksaan. Tadi apa yang cikgu berikan penjelasan panjang lebar itu ialah pengetahuan berkenaan dengan penggunaan dy dx dalam menentukan titik pusingan. Okey, itu pengetahuan. Jangan lupa, sekarang apa yang kita belajar
kita keluarkan yang diperlukan dalam penyelesaian soalan. So daripada banyak-banyak yang kita bincang tadi, untuk jawab soalan matematik tambahan yang melibatkan dy dx dan titik pusingan, murid-murid perlu diingat, tak kira ianya minimum ataupun maksimum, dy dx mestilah kosong sifar. Ini jangan lupa. Ini untuk menjawab soalan sahaja. Ini bukan pengetahuan. Ini adalah benda yang perlu kita faham untuk diguna pakai dalam menyelesaikan soalan. Okey, saya cikgu ulang balik. Dy over dx sama dengan kosong. Boleh tak? Okey, sekarang mungkin murid-murid tanya balik cikgu. Okey, cikgu, sekarang kita dah tahu turning point-nya ataupun koordinat titik pusingan sudah tahu. Okey, bagaimana nak kita menentukan sama ada ianya adalah maksimum ataupun minimum? Sekarang murid-murid, cikgu dah kata, sekarang cikgu kata yang perlu diketahui untuk menjawab soalan matematik tambahan satu saja, iaitu sekiranya soalan itu melibatkan dy dx dan ada kaitan dengan titik pusingan, sentiasa ingat di titik pusingan tak kira ia minimum ataupun maksimum, dy dx adalah kosong. Okey? Sekarang tadi kan murid-murid tanya cikgu, bagaimana titik pusingan ini kita boleh tentukan sama ada ianya maksimum ataupun minimum. Tapi masa belajar quadratic graph ini dekat dalam tajuk fungsi quadratic functions ada diterangkan, iaitu sekiranya kalau fungsi kuadratik itu adalah ax kuasa 2 tambah bx tambah c, hanya rujuk pada a. Sekiranya a adalah positif, tadi kan cikgu dah terangkan, positif hanya minimum. Sekiranya a-nya adalah negatif, ianya adalah maksimum. So dengan memperolehi, dengan memperolehi dy dx, dengan menggunakan dy dx, kita boleh tentukan turning point ini. Lepas kita dah tahu koordinat turning point ini, titik pusingan ini, nak tahu sama ada ianya adalah maksimum ataupun minimum, murid kena rujuk pada a. Ingat tak? So dy dx yang kita belajar di bawah fungsi kuadratik, dy dx yang kita gunakan untuk mencari titik pusingan, koordinat titik pusingan, dia mempunyai had. So dengan dy dx ini kita hanya boleh tentukan titik pusingan saja, iaitu koordinat x dan y. Tapi dy dx tidak boleh menentukan ianya maksimum ataupun minimum. Tapi nak menentukan maksimum minimum, untuk satu fungsi kuadratik, maka titik pusingan dah perolehi dengan menggunakan dy dx sama dengan kosong. Dy dx sama dengan kosong. Okey, menentukan titik pusingan ini maksimum ataupun minimum, kita kena rujuk, iaitu ianya adalah kuadratik. So dalam kuadratik a positif, koordinat yang kita cari tadi adalah minimum, ataupun koordinat turning point dicari tadi adalah maksimum sekiranya dia adalah negatif. Okey, kita bukan terhenti setakat ini saja. Kita lanjutkan. Kita perlu lanjutkan titik pusingan ini dengan maksimum dan minimum. Apa yang cikgu ajar setakat ini adalah bagaimana dy dx
digunakan dalam menentukan koordinat titik pusingan. Koordinat ya, titik pusingan ataupun koordinat of turning point. Tapi faham murid-murid, dy dx yang kita buat tadi hanya untuk mencari titik pusingan, bukan nak menentukan titik pusingan itu maksimum ataupun minimum. Tapi bagaimana boleh menentukan maksimum minimum? Hanya dengan rujuk pada nilai A bagi fungsi kuadratik yang diberikan. Jika A positif, ya, ianya adalah minimum. Jika A-nya adalah negatif, ya, ianya adalah maksimum. Okey, sekarang keadaannya begini bagaimana? Okey, sekarang daripada kuasa 2, ya, kuasa 2 akan menghasilkan lengkuk begini. Ya, bentuk U, senyum masam. Okey, apa kata sekiranya fungsi berkuasa 3, X itu berkuasa 3. Maksudnya sekarang, apa yang cikgu dah terangkan, kita akan ada satu fungsi yang baru. Okey, fungsi baru ini adalah Y sama dengan AX kuasa 3 tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah D. Okey, tak kira yang ini kuasa 3, yang ini kuasa 2, yang ini kuasa 3. Okey, kuasa 2, perhatikan graf dia. Okey, jadi padamkan ini semua. Okey, cuba padamkan. Okey, kuasa 2, sekiranya fungsi kuadratik, fungsi bagi graf itu, fungsi bagi graf itu ialah kuasa 2, maka ini graf dia. Kalau A positif, dia senyum, minimum. Kalau A negatif, masam, ya, maksimum. So, titik pusingan. Ini titik pusingan. Bagaimana mendapatkan titik pusingan ini? Ya, daripada Y diberikan, kita cari dy dx, lepas tu nilai itu kita samakan dengan kosong. Ya. Okey, tapi dengan ini boleh tak tentukan yang ini positif atau yang ini minimum ataupun maksimum? Tidak boleh. Dengan mengetahui kecerunan, iaitu dengan menggunakan dy dx sama dengan kosong, bolehkah kita tentukan titik ini maksimum minimum? Tidak boleh. So, untuk kuadratik, bagaimana kita nak tentukan ianya maksimum minimum? Ya, kita kena rujuk pada A. Kalau A positif, minimum. A negatif, maksimum. Okey, bagaimana pula sekiranya ia melibatkan kuasa 3? Maksud sekarang, sekiranya fungsi graf itu ialah kubik, iaitu kuasa 3, maka graf yang dihasilkan adalah begini. Perhatikan, inilah graf yang dihasilkan daripada fungsi kubik kuasa 3. Perhatikan sekarang, dalam satu graf kita ada satu titik pusingan, kita ada satu lagi titik pusingan. Sekiranya kuasa X itu sekarang dah masuk kepada kuasa 3, kita panggil kubik. Kalau kuasa 1, linear. Bagaimana menentukan gradient? Y equals to mx plus c, m itu gradient. Okey, untuk lengkuk, ya, untuk melengkuk mesti ada fungsi. Bagaimana menentukan gradient? Ya, kita cari dy dx. Gantikan nilai x daripada koordinat itu untuk menentukan gradient. Okey. Okey, sekarang perhatikan ya. Perhatikan daripada kuasa 2, ya, kita boleh gunakan dy dx. So, dengan kuasa 2 ataupun kuadratik, dy dx boleh digunakan pakai untuk menentukan koordinat titik pusingan dengan menjadikan dy dx bersamaan dengan kosong, iaitu untuk mencari dy, ya, iaitu mencari titik pusingan untuk kuadratik, dy over dx kita samakan dengan kosong. So, maksudnya koordinat dah dapat, x, y sudah dapat. Tapi ada tak titik ini, titik pusingan ini maksimum minimum? Bukan ditentukan oleh differentiation, bukan ditentukan oleh differentiation. Ia hanya boleh ditentukan oleh
nilai A sama ada positif ataupun negatif. Kalau A positif maksimum, A negatif, A positif minimum, A negatif maksimum. Okey, kita teruskan ya. Okey, bagaimana keadaannya sekarang? Okey, sekarang katakan fungsi kita adalah satu fungsi kuasa 3. Okey, iaitu Y sama dengan EX kuasa 3. Okey, sekarang tambah BX kuasa 2 tambah CX tambah E. Okey, kita peduli yang sebelah ini, kita peduli. Okey? Okey, we don't bother about this. We just concern about this. Kuasa 3. Okey, kita hanya tengok X kuasa 3 saja. So, apabila X kuasa 3, fungsi itu ialah satu fungsi kubik. Okey, so bagi satu fungsi kubik, graf yang dihasilkan adalah bentuk ini. So, perhatikan di sini, graf ini mempunyai dua titik pusingan. Dua titik pusingan. So, bagaimana nak cari titik pusingan ini? Ya, seperti mana kita belajar dalam kuadratik tadi, iaitu dy over dx sama dengan kosong. Iaitu fungsi y diberikan, so kita akan cari dy dx. Okey, apabila dy dx itu kita samakan, kita akan perolehi titik pusingan ini dan titik pusingan ini. So dy dx setakat menentukan titik pusingan saja. Okey, sekarang boleh tak kita gunakan A dalam kubik? Boleh tak A seperti mana dalam kuadratik boleh digunakan untuk menentukan sama ada titik pusingan itu maksimum ataupun minimum? Faham tak murid-murid sekarang? So, dy dx tidak menentukan maksimum ataupun minimum. Ia hanya menentukan koordinat titik pusingan, nilai X dan Y. Yang menentukan ia adalah maksimum ataupun minimum untuk kuadratik. Untuk kuadratik, ia ditentukan oleh pekali A. Koefisien A iaitu X kuasa 2 kan A, positif ataupun negatif. Tapi, ya, di sini pun ada dalam kubik, ya, perhatikan pekali pada X kuasa 3 ada A. Ada tak A? Kita boleh faham seperti mana dalam kuadratik? Salah. Itu salah. Okey, so perhatikan, so dalam kubik, apabila kita plot graf dia, kita dapati ada dua titik pusingan. Nak tentukan koordinat titik pusingan, nak tentukan XY pada titik ini dan XY pada titik ini, ya, kita gunakan dy dx sama dengan kosong. Tapi ada tak dy dx ini boleh digunakan untuk menentukan dia maksimum ataupun minimum? Tidak boleh. So, bagaimana? Kita dah cari. Yang ini cikgu bincangkan dalam kubik kuasa 3. Okey, sekarang kuasa 3 fungsinya dalam kuasa 3. Okey, kita cari dy dx. Okey, dy dx itu kita gantikan jadi kosong, kita samakan dengan kosong, kita akan perolehi dua nilai x. Okey, so maka kita akan dapat dua koordinat titik pusingan. Tapi kita masih tidak tahu titik pusingan yang kita dapat itu, kita akan dapat dua titik pusingan, tapi kita tidak tahu ia maksimum ataupun minimum. So, bagaimana kita nak tentukan maksimum minimum? Inilah lanjutan daripada differentiation ini. Okey, sekarang cikgu padamkannya. Okey, perhatikan ya, perhatikan. Okey, so sekarang apa yang cikgu ajar sekarang ialah sekiranya kuasanya lebih daripada 2. Apabila kuasa 2 kita panggil kuadratik, titik pusingan, turning point, koordinat XY boleh ditentukan dengan menyamakan dy dx equal dengan kosong. Okey? Tapi nak menentukan maksimum minimum, kita kena rujuk pada A. Tapi untuk kubik,
Boleh tak kita gunakan A sebagai rujukan maksimum minimum? Tidak boleh. So bagaimana kita nak tentukan? Tapi kita dah cari titik koordinat, titik pusingannya. Bagaimana dalam kubik mencari titik pusingan? Sama seperti dalam kuadratik, iaitu dalam kubik dan kuadratik nak menentukan titik pusingan, ingat dy over dx mesti disamakan dengan kosong. Tak kira dia maksimum ataupun minimum. Faham tak? Okey. Sekarang masalahnya dalam kubik, iaitu apabila y sama dengan ax kuasa 3 tambah bx kuasa 2 tambah cx plus d. Okey? So, apabila ianya kuasa 3, boleh tak A ini akan menentukan maksimum minimum? Tidak. So, bagaimana nak menentukan maksimum minimum? Ya. So, daripada y ini, anda akan dapat dy over dx. So, dy dx ini adalah gradient function. So, tujuan ataupun apakah guna? Ada dua kegunaan. Pertama, ya, kita boleh menentukan gradient. Okey, nilai gradient. Okey, ya, berapa nilai? Yes, kita boleh gunakan dy dx. Satu lagi, ya, boleh digunakan untuk menentukan titik pusingan. Okey. Ya, koordinat x, y. Okey? Yes. So sekarang masalahnya, boleh tak dy dx ini kita akan gunakan untuk mencari sama ada ia maksimum minimum? Tidak boleh. So dia ada hadnya. Hadnya apa? Ya, setakat boleh menentukan titik pusingan saja. So sekarang kita ada satu fungsi kuadratik yang mempunyai dua titik pusingan dan menentukan maksimum minimum tidak boleh gunakan. So dy dx ini perlu buat differentiation untuk kali kedua. Kita dapat kali satu, dapat dy dx. Dy dx ini kalau cikgu differentiate untuk kali kedua, maka cikgu akan dapat, okey, so cikgu akan dapat peringkat kedua. Ini peringkat pertama differentiation, ini adalah peringkat kedua differentiation. So dengan melakukan peringkat dua differentiation, pertama daripada y ke dy dx adalah peringkat satu, prosedur differentiation adalah sama. Bagaimana ia tukarkan daripada y menjadi dy dx? Langkah kerjalah yang sama kita akan gunakan untuk menukar daripada dy dx kepada peringkat kedua dy dx. So daripada y ke dy dx kita panggil peringkat pertama, daripada dy dx kepada d square y kepada dx square kita panggil peringkat kedua. Ya. So untuk kubik yang mempunyai dua titik pusingan, boleh tak A digunakan untuk menentukan sama ada positif atau maksimum ataupun minimum? Tidak boleh. So bagaimana kita nak menentukan titik pusingan itu adalah maksimum ataupun minimum? Ya, kita perlu guna pakai second order differentiation. Kita perlu gunakan second order differentiation. Perhatikan, second order differentiation, peringkat kedua. So peringkat kedua differentiation yang akan digunakan pakai untuk menentukan sama ada titik pusingan yang dicari itu adalah maksimum ataupun minimum. Boleh? Ya, kita teruskan ya. Okey, sekarang kita bincangkan yang ini pula. Okey, so kita ada dy dx square peringkat kedua. Okey, perhatikan di sini daripada y menjadi dy dx, daripada dy dx menjadi peringkat kedua. Okey, sekarang peringkat kedua inilah kita akan guna pakai untuk menentukan maksimum ataupun minimum. So, selepas kita buat differentiation untuk kali kedua, kita akan ada satu sebutan x. Kita akan ada satu sebutan x.
Okey, apabila koordinat X ini sekali lagi kita gantikan dalam X, kita akan memperolehi nilai. Dia akan memperolehi nilai. So, apabila X ini digantikan di tempat X di bawah second order ini, sekiranya second order ini, selepas nilai X digantikan dalam X dalam second order ini, dan kita memperolehi nilainya adalah positif. Nilainya adalah positif. So, maka ya, titik pusingan yang kita dapat itu adalah minimum. Faham tak? Okey, sekiranya titik pusingan, koordinat titik pusingan, nilai X daripada titik pusingan itu, nilai X ini digantikan dalam X second order differentiation ini, dan didapati nilai di sini adalah negatif. So, maka ya, titik pusingan adalah maksimum. Sekarang perhatikan murid. Perhatikan sekarang. Untuk kubik yang mempunyai dua titik pusingan, kita tidak boleh gunakan A untuk menentukan sama ada ia maksimum ataupun minimum. Tak boleh. Yang boleh menentukan untuk kubik ataupun yang lebih daripada satu titik pusingan, sekiranya graf itu mempunyai ataupun lengkuk itu, curve itu mempunyai lebih daripada satu titik pusingan, menentukan titik pusingan nilai koordinat, ya, kita gunakan dy dx equals to 0. Kita akan gunakan dy dx sama dengan kosong. Tapi nak menentukan titik pusingan yang kita dapat itu sama ada maksimum dan minimum, ya, kena buat second order differentiation. Selepas menghasilkan second order differentiation, nilai X daripada titik pusingan itu digantikan di tempat X dalam second order differentiation. Sekiranya selepas dah ganti nilai ini menjadi positif, maka titik pusingan yang kita cari tadi adalah minimum. Sekiranya kita ganti nilai X daripada titik pusingan tadi ke dalam X di second order differentiation dan didapati nilainya adalah negatif, nombornya adalah negatif, maka titik pusingan itu adalah maksimum. So, sekarang cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan daripada awal sampai sekarang, okey, penggunaan dy dx dalam mencari titik pusingan. Maksudnya, bagaimana kita akan gunakan dy dx yang kita pelajari untuk menentukan koordinat titik pusingan. Di peringkat fungsi kuadratik, titik pusingan yang dicari itu maksimum, minimum hanya boleh ditentukan oleh nilai A, iaitu perkali X kuasa 2. Sekiranya A positif, ya, minimum titik pusingan dia. Sekiranya A negatif, titik pusingan yang kita dapat itu adalah maksimum. Okey, sekiranya lengkuk graf yang diberikan adalah kuasa 3, iaitu kubik. Apabila kubik mempunyai dua titik pusingan, so bagaimana nak mencari koordinat titik pusingan? Ya, masih kita akan menggunakan dy over dx sama dengan kosong. Dengan menyamakan dy dx sama dengan kosong, kita akan memperolehi dua nilai x. Kemudian daripada situ kita akan memperolehi dua nilai y, maka wujudlah ataupun dapatlah kita menentukan dua turning point yang dikendaki. Tapi masih kita tidak boleh menentukan turning point yang dicari itu maksimum ataupun minimum. Maka boleh tak kita guna pakai pemahaman daripada kuadratik, iaitu dengan menggunakan A? Tidak boleh, tidak boleh. So, maka bagaimana kita nak menentukan
titik koordinat ataupun titik pusingan yang kita dapat itu maksimum ataupun minimum. Ya. Untuk menentukan dia maksimum ataupun minimum, maka kita kena buat differentiation peringkat kedua, second order of differentiation. Bagaimana second order of differentiation? Second order differentiation adalah sama seperti differentiation peringkat pertama. Mula-mula kita ada y dalam sebutan axn. Kita differentiate. Okey, kita dapat satu sebutan baru, dan dalam sebutan baru ini pun adalah dalam bentuk axn. So sekarang axn yang kita bentuk, axn yang kita dapat daripada differentiation peringkat pertama, axn ini kita differentiate balik untuk kita buat differentiate kali yang kedua, second order. Cara sama juga seperti mana axn tadi, sama juga bawa n ke hadapan, jadi a bracket n xn minus 1. So untuk peringkat kedua pun kita akan buat sama. So yang kedua, so bila ia dibuat untuk kali kedua, kita panggil second order of differentiation. Bagaimana ditulis? Begini. Okay, mengapa kita perlu tentukan ataupun mempelajari second order differentiation? Ya, kita perlu mempelajari second order differentiation. Second order differentiation ialah satu lagi differentiation itu saja. Dua kali daripada y menjadi dy dx, kali pertama daripada dy dx menjadi kali kedua dy dx. Itu second order. So apabila nilai x digantikan dalam x second order ini, ia akan bantu kita menentukan sama ada dy dx, nilai yang kita peroleh itu adalah boleh menentukan dia maksimum ataupun minimum. So ini adalah satu penjelasan. Okey, gunanya dy dx ataupun gunanya mempelajari differentiation dalam menentukan titik pusingan, iaitu koordinat titik pusingan, dan bagaimana kita akan gunakan second order differentiation untuk menentukan titik pusingan yang didapati itu maksimum ataupun minimum. So, cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan itu, cikgu belum sertakan sebarang contoh penyelesaiannya. Mungkin cikgu akan terangkan ini dalam satu lagi video, sebab ini pun dah terlalu panjang. So, cikgu kalau sambung mungkin murid-murid tidak dapat tumpu ya. So, penjelasan cikgu dah berikan, okey, tapi cikgu belum sertakan sebarang contoh perbincangan. So mungkin dalam satu lagi video cikgu akan pilih satu contoh untuk terangkan ini dengan lebih jelas. Sekiranya penjelasan yang cikgu berikan ini memang bererti bagi murid-murid dapat memahami dengan baik penerangan yang cikgu berikan. Okey, so permintaan cikgu, berikan thumbs up untuk kerja yang cikgu lakukan. So tekan like button. Sekiranya anda seperti mana di awal video cikgu katakan, sekiranya anda adalah pertama kali bersama cikgu dalam channel YouTube, tolong subscribe channel cikgu di YouTube. Okey, seterusnya bagi siapa-siapa yang mengikuti video cikgu, jika didapati penjelasan yang diberikan dalam video itu adalah memberi yang terbaik, anda dapat memahami apa yang diterangkan dan adalah sesuai, jika anda rasa ia adalah sesuai untuk kawan-kawan anda yang sekelas ataupun sesekolah ataupun rakan-rakan di luar, anda boleh recommend video cikgu pada kawan-kawan ataupun rakan-rakan anda. Okey, dan akhir sekali, untuk mendapatkan video-video lain, video cikgu ya, daripada channel cikgu di YouTube, so pastikan anda tekan butang loceng ataupun bell button supaya murid-murid akan dapati notifikasi video-video cikgu yang terdapat dalam YouTube. Okey, so akhir sekali, terima kasih. Dan kita akan bincang benda ini dengan satu contoh
dalam satu lagi video. Cikgu harap anda akan puas hati ya. Terima kasih.